Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penuh aspirasi buat anda semua. Sekali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Hari ini saya berbaju ceria, baju batik kali hijau. Saya Nur Salihah Azmi, ditemani rakan pengacara. Dan saya Hilmi. Actually, saya hari ini sebagai penyamar hitam putih. Ini penyamar hitam putih. Memang konsep hari ini adalah konsep batik dan pastinya hari ini kita cakap tentang Apa Khabar Malaysia. Apa khabar juga Salihah ini? Baik. Alhamdulillah. Hilmi macam mana hari ini? Saya baik walaupun hujan renyah-renyah di luar. Kita tahu 2-3 hari dah hujan, tetapi walaupun hujan di sebelah petang, tapi sebelah pagi pun hujan juga. Ini yang membuatkan ada masalah-masalah bila kita nak tengok Apa Khabar Malaysia. Ada yang macam tengok muka saya je begak-begak je tu, begak-begak tu. Tu kenapa tu? Nanti kita akan ceritakan selepas ini. Tapi apapun pada hari ini memang cukup ceria. Kalau kita tahu sebenarnya dalam bulan kemerdekaan ini, bulan 8 yang pasti memberikan satu wadah baru, wajah baru kepada negara Malaysia. Kita nak tengokkan terus, kata tadi tak aspirasi kan? Macam mana semangat kemerdekaan tu bulan ni? Dah kena tunjuk daripada awal lagi. Hilmi, sekejap saja kita ni dah masuk ke bulan kemerdekaan, bulan merdeka. Dan jadi jangan lupa kalau anda ni nak kibarkan jalur gemilang ni, kena juga supaya kita ni teruskan terapkan semangat untuk dapatkan semangat bulan merdeka ni. Dah Ogos, sekejap saja kan? Ya, betul. Kalau kanak-kanak, kalau kita tengok sekolah-sekolah dulu kan, kalau bulan merdeka je akan mewarna. Warna merah, warna kuning, warna biru. Tapi sekarang ni bukan lagi warna. Kita tengok cerita-cerita yang mungkin berunsurkan ataupun konsep yang lebih kepada pahlawan, perwira negara kita. Itu yang seronok tu buat kita lagi semangat. Tapi apapun kita nak cerita juga perkembangan terkini yang mungkin anda boleh dapatkan di bernama.com. Dan antara cerita-cerita yang boleh kita kongsikan ini juga, kalau kata tadi tentang hujan, ini tentang capai internet lemah di rumah disebabkan masalah setup dia. Kenapa setup salah tu? Pasang salah kabel ke? Itu tak tahu juga lah. Tapi ini juga yang dijelaskan, dimaklumkan juga di mana masalah capai internet yang agak lemah yang sering kali dialami pelanggan Unify berkemungkinan besar yang tiada kaitan dengan kualiti rangkaian Wi-Fi yang disediakan. Ini tak ada kena-mengena lah. Mungkin kita tengok kalau hujan kat luar tu mungkin boleh gerak ke kanan kiri. Setup dia lah perkhidmatan yang ada di rumah itu sendiri. Dan apa yang pasti kalau kita cakap tentang hubung kait dengan lokasi alatan jalur lebar di rumah atau terdapat zon mati, iaitu dead zone Wi-Fi kerana susun atur rumah atau bilangan dan jenis peranti itu sendiri yang disambung ke Wi-Fi. Ini berlaku juga berapa kalau kita tengok konsep rumah tu sendiri. Kalau dah tiang tu banyak tiang, kalau di luar tu, di dalam bilik tak dapat, dia ada penyambungan dia. Susun atur tu mungkin juga mempengaruhi kan macam mana kita nak optimumkan prestasi Wi-Fi ni. Boleh juga kita kalau kita tahu kalau ada Wi-Fi ni, adik di bilik, mak di bilik. Tapi sekarang semua di ruang tamu, jadi dapatlah internet tu cepat. Ini pun bukan sesuatu, susun galuh kehidupan kita. Penting juga tu, duduk sama-sama makan kat luar, main internet sama-sama. Okeylah. Dan itu juga yang disarankan oleh Telekom Malaysia ni, kalau nak letakkan penghala untuk optimumkan prestasi ni, cari tempat yang luas dan juga yang kita selalu gunakan. Okey, kita nak teruskan kepada kisah yang seterusnya, iaitu Pulau Pinang terima baton jalur gemilang KM 2022 di Sungai Kerian. Ini di kampung ayah saya, Pulau Pinang. Kalau mama saya Kedah, ini dekat Pulau Pinang. Apa yang terjadi ialah dekat sini lebih 20 bot terlibat dalam majlis khas penyerahan baton jalur gemilang Kembar Merdeka Keluarga Malaysia 2022 sempena bulan kebangsaan. Ini yang kita cakapkan tadi, Hilmi. Dan masuk bulan kebangsaan ni banyaklah aktiviti yang kita jalankan, dan ini juga berlangsung di Sungai Kerian melibatkan lebih 20 bot dan macam di Nibung Tebal ini, dia adalah sempadan Pulau Pinang. Ini sebenarnya Nibung Tebal ni tempat saya bersekolah menengah juga ni. Sekolah Nibung Tebal. Nibung Tebal? Saya Nibung nipis sikit lah, tak ada lagi. Ini berlaku juga di Pulau Pinang, di mana terima baton jalur gemilang. Nasib baik dia terima jalur gemilang. Kalau diterima peminangan, susah juga lah. Tapi tak apa, bulan kemerdekaan itu memang satu yang signifikan kepada negara kita Malaysia. Macam-macam sebenarnya cerita yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Dan ini juga kalau kita duduk satu keluarga, kita panggil dah bersidang tu. Dah bersidang nak cerita pasal apa. Tetapi ini lebih besar kalau kita lihatkan di Phnom Penh sendiri, di mana Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-55 di Phnom Penh, Kemboja membuka tirainya pada Rabu ini dan berucap pada majlis perasmian di mana Perdana Menteri sendiri Kemboja Hun Sen mengimbau kembali sejarah 55 tahun ASEAN dan pencapaian luar biasa yang menjadikan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau kerjasama. Ini kita bercakap tentang Asia Pasifik ataupun ASEAN sendiri, di mana membangun dan dipercayai, dan apa yang jelas tentang negara serantau ini dan global yang tidak
menentu disebabkan oleh kesan yang dicetuskan oleh COVID-19, ketegangan dalam kalangan negara besar dan krisis di Myanmar dan juga Ukraine. Ada perbincangan sebenarnya itu pentingnya untuk negara ASEAN ini untuk bermusyawarah ataupun bersidang, memberikan satu impak ataupun mungkin penjelasan yang lebih baik untuk negara ASEAN itu sendiri. Ini saya suka sebenarnya kalau kita nak tengok intipati cerita apakah yang berlaku menteri-menteri luar ASEAN yang ke-55 untuk mula bersidang ni. Okey, itu adalah satu berita-berita semasa yang kita kongsikan dari portalbernama.com, dan yang pastinya kita suka untuk ingatkan anda mengenai tentang masih lagi harga barangan, kualiti barangan dan juga servis serta perkhidmatan yang mungkin anda hadapi ketika membeli barangan. Jangan lupa kalau ada sebarang aduan, maklum balas, anda juga boleh teruskan pertama sekali ke portal iaitu ke e-aduan.kpdnhcp.gov.my dan juga talian pusat 1800 886 800, dan juga kalau ni kita selesa nak email. Biasa rakyat Malaysia ni kalau kita ada apa-apa situasi kita serta kat gambar, video. Perkataan anda letakkan dalam bahutan iaitu e-aduan at kpdnhcp.gov.my. Itulah dia saluran-saluran yang saya kira disediakan oleh kementerian sendiri untuk memberikan kita manfaat lah katanya ilmiah. Betul, kalau cerita dekat kedai kopi cerita tentang barang naik lah, harga naik apa semua, mungkin tak ada solusi dia, tapi kalau kita email, kita terus hantar kepada mereka, mungkin tahulah maklum balas apa yang diberikan kepada pihak-pihak berkenaan. Dan kita tengok daripada pagi tadi hujan dan minggu ini juga hujan, jadi kiranya molek untuk kita kongsikan bersama dengan anda ramalan cuaca. Oh, Kelantan molek. Kita nak tengok ramalan cuaca. Dan selepas itu kita bersama dengan di Bilik Berita bersama dengan Ana Zulkifli selepas ini. Silakan. Yap. Dari Bilik Berita bersama saya Nurliana Zulkifli, kami mulakan dengan perkembangan Commonwealth Birmingham 2022. Atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randhawa kecewa selepas gagal mempamerkan aksi terbaik sekaligus tersingkir awal pada saingan peringkat akhir acara lompat tinggi lelaki. Hasrat untuk memecahkan rekod kebangsaan miliknya dalam penampilan ketiga di pentas berprestij itu tidak kesampaian. Dalam aksi berlangsung di Stadium Alexander, segalanya tampak menjadi buat Nauraj apabila berjaya melepasi ketinggian 2.05 meter dalam lompatan pertama di awal saingan. Cerita mimpi ngeri atlet berusia 30 tahun itu bermula apabila pada ketinggian 2.10 meter, beliau gagal dalam 3 percubaan sekaligus menjadi peserta pertama tersingkir dalam pusingan akhir itu. Difahamkan beliau turut mengalami kecederaan tumit ketika sedang beraksi dalam saingan tersebut. No, I have pain. I'm jumping with pain. My heel is so painful, and I trained really hard. I prepared so well. I really felt so good, but I was just unable to jump. My heel is just so painful, and it's frustrating. I'm so angry. I can't do anything. I think I can accept failure. You know, if I put myself out there and I fail, it's easier to accept that. But and today, within the final again, I hope to achieve something for myself more than anything. But sejurus selesai sesi temu ramah bersama media, Nauraj nyata tidak dapat menyembunyikan kesedihannya ekoran gagal menampilkan aksi terbaik pada edisi kali ini. Sebagai rekod, ini merupakan penampilan ketiga di Sukan Commonwealth selepas edisi Glasgow 2014 dan Gold Coast 2018. Baik, Malaysia memantau rapat perkembangan di Selat Taiwan selepas ketegangan meletus antara China dan Amerika Syarikat. Berikutan lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menggesa semua pihak yang berkenaan menangani situasi itu dengan amat berhati-hati dan penuh berhemah.
Bercakap kepada pemberita di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-55 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan di Phnom Penh, Kemboja pada Rabu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau ini mesti dikekalkan. Beliau berkata beberapa negara anggota ASEAN turut mengesyorkan Menteri-Menteri Luar ASEAN mengeluarkan kenyataan berhubung ketegangan Amerika Syarikat China. Malaysia berpegang kepada dasar satu China dan mahu melihat keamanan serta kestabilan rantau ini terus terpelihara. Hubungan antara China dan Amerika Syarikat semakin tegang selepas Pelosi tiba di Taiwan pada Selasa. China mengumumkan latihan ketenteraan membabitkan kapal perang dan kapal terbang selama 4 hari di perairan berhampiran Taiwan ketika pegawai di Washington dan Beijing bertikam lidah berhubung lawatan itu. Menteri Luar China Wang Yi pada Rabu menyifatkan lawatan itu sebagai pencabulan terhadap prinsip satu China dan kedaulatan negaranya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengarahkan satu siasatan dalaman dilakukan berkenaan kejadian seorang pegawai Jabatan Imigresen diherdik seorang individu dipercayai pegawai tertinggi kerajaan di lapangan terbang Kuala Lumpur. Beliau berkata Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud akan membuat siasatan bagi mendapatkan gambaran jelas kejadian bagi mengelakkan berita tidak benar. Sudah tentulah sebab saya panggil KP Immigration untuk buat siasatan dengan lebih jelas. Punjanya saya tak tahu, tapi adalah berita-berita yang telah pun disampaikan kepada saya. Tapi saya suruh dia siasat dengan lebih mendalam supaya kita dapat berita yang lebih jelas apa yang sebenarnya berlaku. Menjelas lanjut, beliau berkata Datuk Seri Khairul Zaimi akan meneliti rakaman video di tempat kejadian dan pihaknya akan menjelaskan perkara itu dengan lebih lanjut dalam masa terdekat. Terdahulu tular mengenai kejadian seorang pegawai tertinggi kerajaan yang ingin berlepas ke luar negara mengherdik pegawai imigresen susulan tiada pegawai imigresen ditempatkan di kaunter bilik VIP KLIE. Baik, saksikan laporan penuh dalam buletin bernama 1 Tengah Hari dan layari bernama.com. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, Helmi. Ya. Dan tadi kita dah tengok juga perkembangan berita semasa dan juga ramalan cuaca. Dan kita sekarang nak beralih ke topik yang saya kira cukup menarik berkenaan tentang mata wang kripto. Adakah dapat gantikan mata wang konvensional? Ini sebenarnya kalau ada orang yang mungkin masih lagi tidak mengetahui dengan lebih jelas, kalau kita buka ke pautan-pautan di mana di jalur lebar ataupun di internet, pasti kita nampak macam ada promosi. Selalu kripto. bila kita tengok kan keluar kan di internet ni, kripto, berkenaan tentang kripto, apakah pelaburan kripto, itu memang kerap kali keluar bila kita surfing the internet. Ya, saya mula-mula saya ingat kripto tu macam crispy. Jadi ada jual apa crispy ni? Okay. Itu lebih kita nak tahu dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita ini, iaitu Dr. Syahrin Said Syahrudin, merupakan pensyarah kanan Jabatan Kewangan, Fakulti Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Apa khabar Malaysia? Jadi Doktor, apa khabar sih? Baik? Baik, terima kasih. Kripto okey? Naik tinggi, naik? Telah pun jatuh. Telah pun jatuh. Makin stabil. Okey, baik. Mungkin itulah penjelasan pertama, kita nak tahu tentang apa sebenarnya tentang masuk kripto itu sendiri dan apa beza dengan mungkin dengan Bitcoin yang mungkin sekarang ni mungkin anak remaja mungkin lebih mengetahui, tetapi secara mass media atau media massa masih lagi ragu-ragu tentang apa tu kripto. Mungkin Doktor jelaskan sikit. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum kepada semua. Encik Helmi dan Encik Saleha. Dan izinkan saya untuk memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan apakah perbezaan antara mata wang kripto dengan mata wang konvensional. Ya. Jadi kalau boleh saya nak mulakan dengan untuk memberi sedikit penerangan penjelasan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan mata wang konvensional. Jadi mata wang konvensional ni sebenarnya adalah merupakan satu mata wang yang diterbitkan oleh Bank Pusat di Malaysia sebagai contoh, Bank Negara Malaysia. Yeah. Di Amerika Syarikat Federal Reserve, di England misalnya Bank of England. Jadi Bank Pusat diberikan tanggungjawab untuk menerbitkan mata wang, dan ada beberapa objektif ataupun tujuan Bank Pusat menerbitkan mata wang untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Jadi apabila Bank Pusat menerbitkan mata wang seperti apa yang berlaku buat masa ini, keadaan inflasi makin meningkat di negara Malaysia misalnya dan juga di merata dunia, apa yang akan berlaku ialah Bank Negara Malaysia cuba untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Ya, jadi saya rasa itu satu faktor yang penting yang perlu diambil kira apabila kita ingin mengetahui peranan yang dimainkan oleh Bank Pusat dalam mempengaruhi keadaan ekonomi dengan menggunakan mata wang konvensional. Dan lagi satu, dari segi mata wang konvensional, mata wang konvensional dapat diubah dari segi kecairan dan juga penawaran mata wang dalam pasaran mata wang untuk dan boleh dikawal, harga ataupun nilai mata wang konvensional boleh dikawal oleh Bank Pusat. Tetapi kalau kita lihat pula, kalau kita bandingkan dengan mata wang kripto adalah merupakan satu aset kewangan. Ini agak berbeza dengan mata wang konvensional. Ia merupakan satu aset kewangan dan ia mempunyai ciri-ciri ataupun sifat yang lebih sesuai dibandingkan dengan aset-aset kewangan seperti saham dan juga bond. Ini pendapat saya. Agak berbeza. Jadi kalau kita misalnya berbincang berkenaan dengan mata wang konvensional dan kita bezakan, kita bandingkan dengan mata wang kripto, pada pendapat saya ia agak berbeza. Kita tak dapat samakan mata wang kripto dengan mata wang konvensional. Dan kalau kita lihat dari segi mata wang kripto pula, satu aspek yang penting yang memainkan peranan dalam mempengaruhi harga mata wang kripto ialah permintaan dan penawaran dalam pasaran, demand and supply. Jadi faktor itu menjadikan mata wang kripto ni agak sama dengan saham ataupun bond yang dipengaruhi oleh demand and supply, permintaan dan penawaran. Jadi pada pendapat saya kedua-dua aset ni, mata wang konvensional fiat currency dan mata wang kripto tak dapat disamakan. Dia adalah dua jenis aset yang berbeza. Lagi satu aspek saya rasa yang penting kalau kita nak ingin lebih memahami mata wang kripto ialah aspek teknologi. Jadi dari segi faktor yang mempengaruhi harga mata wang kripto,
teknologi mainkan peranan yang penting. Ada dua jenis teknologi yang mempengaruhi harga mata wang kripto. Satu ialah apa yang dikenali sebagai blockchain technology. Lagi satu ialah apa yang dikenali sebagai distributed ledger technology. Jadi kedua-dua faktor ini memainkan peranan yang penting dan ini perlu dibincangkan dengan lebih teliti. Saya rasa segmen ini tak mencukupi untuk kita berikan penerangan lebih teliti berkenaan dengan teknologi. Tetapi dua jenis teknologi ini memainkan peranan yang penting dalam pengaruhi harga ataupun nilai mata wang kripto. Jadi itu saya rasa saya gabungkan soalan yang pertama, yang kedua tadi. Soalan yang seterusnya berkenaan dengan sandaran kepada emas. Sama ada mata wang kripto perlu dihargakan dan disandarkan kepada emas. Jadi kalau kita ikut kepada apa yang telah saya nyatakan tadi, pada pasal pendapat saya, cryptocurrency ini merupakan satu mata wang konvensional. Itulah doktor. Dia agak berbeza. Kalau saya nak selitkan, biasa kita mata wang konvensional ni kita biasa sandarkan dengan emas dan itu adalah satu perbezaan yang kita tahu secara general. Tetapi kalau macam mana pula bila kita sebut tentang mata wang kripto ini yang tak digunakan secara luas lagi, apakah kaedahnya? Mungkin saya boleh bagikan sedikit penjelasan. Jadi pada pendapat saya, untuk lebih memahami berkenaan dengan aspek sandaran emas kepada suatu currency konvensional ataupun mata wang konvensional, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh imbas kembali kepada apa yang berlaku pada tahun 1971. Jadi pada sebelum tahun 1971, apa yang berlaku ialah mata wang di merata dunia, khususnya Amerika Syarikat, disandarkan kepada emas. Jadi ini apa yang dikenali sebagai piawaian emas ataupun gold standard. Dan pada tahun 1971, Ogos 1971, Presiden Amerika Syarikat pada tahun itu, Presiden Richard Nixon telah membuat keputusan untuk meninggalkan gold standard, piawaian emas. Jadi selepas tahun, ada beberapa sebab mengapa keputusan itu telah pun dibuat. Tetapi selepas tahun 1971, apa yang berlaku ialah semua negara dalam menilai mata wang sendiri, menilai berdasarkan mata wang tiap-tiap negara berdasarkan kepada demand and supply. Permintaan dan penawaran yang telah pun kita bincangkan tadi, yang ditentukan oleh pasaran, digunakan untuk menentukan harga mata wang asing. Jadi itu adalah standard yang digunakan sekarang. Jadi ini sebenarnya adalah satu faktor yang penting, pasal seperti mana yang kita bincangkan tadi. Faktor yang sama digunakan untuk menentukan harga untuk mata wang kripto, demand and supply. Jadi bukan saja itu, pada pendapat saya persepsi pelabur atau perception oleh pelabur adalah faktor yang paling penting untuk menentukan harga mata wang kripto. Kita selalu bercakap tentang mata wang euro yang kadang-kadang digunakan sebagai mata wang yang secara bersepadu. Apakah masa depan tentang mata wang kripto ni juga, Dok? Jadi itu soalan yang seterusnya. Jadi kalau balik kepada apa yang telah kita bincangkan tadi, jadi pendapat saya berkenaan dengan mata wang kripto ialah kita tak dapat samakan mata wang kripto dengan mata wang konvensional. Tetapi satu pendekatan yang dapat diambil dari segi soalan yang ditanya ialah kalau kita lihat dari segi perkembangan mata wang kripto dan bagaimana mata wang kripto dijual beli dalam pasaran dan harga mata wang kripto. Kalau misalnya kita tengok pada tahun 2010, pada mata wang kripto diterbitkan ataupun dicipta pertama sekali pada tahun 2009, awal tahun 2009. Pada tahun 2010, harga mata wang kripto adalah di bawah 1 US cent. Dia ada segala perjalanan dia, kisahnya.
di bawah 1 US cent. Okey. Maksudnya 1 cent US dollar tu di bawah harga itu. Ya. Kita tengok pula pada harga mata wang kripto hari ini, Bitcoin misalnya sebagai contoh, kita gunakan Bitcoin sebagai contoh, harganya lebih daripada 20,000 US dollar. Oh. Jadi peningkatan harga tu ya, dan juga harga pasaran Bitcoin sebagai contoh dah meningkat lebih daripada berpuluh juta ya. Dah meningkat berpuluh juta. Dalam tempoh kali ganda, berpuluh juta kali ganda. Dalam tempoh berapa lama? lebih kurang 12 tahun. 12 tahun dalam 12 keadaan peningkatan tahun. begitu. Ya. Baik, ini satu yang menjadi tanda tanya bagi saya, bagaimana sebenarnya peningkatan yang baik. Kita akan tanya sama doktor selepas ini dan kita nak bertirak seketika kembali sepanjang ke mana-mana masih lagi ceritakan tentang kripto menggantikan. Hai, Ya. kembali bersama dengan kami. Okey. Dan kita pastikan sebenarnya walaupun kita dah kembali dalam Apa Khabar Malaysia, kita masih lagi dalam topik yang sama, iaitu mata wang kripto ganti mata wang konvensional. Dan ini jelas seperti doktor katakan tadi tentang bagaimana mata wang kripto menggantikan konvensional ini. Kalau konvensional lebih pada bersandar emas. Tapi mungkin ini penjelasan yang rapi untuk kita ketahui untuk segmen dalam Apa Khabar Malaysia ni. Betul. Dan untuk yang seterusnya kita nak juga tanyalah berkenaan bila orang kata mencari dan juga mencari biji-biji kripto ini. Dan kita nak tahu juga bila orang sebut perkataan sebegitu kan, siapakah yang meletakkan biji ini di internet tu? Mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih details lagi. Okay, terima kasih. Jadi untuk menjawab soalan tu saya rasa apa yang kita perlu ketahui ialah bahawa proses untuk mencipta atau menjana kripto ni adalah satu proses yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat mining ataupun pelumbung kripto dan juga individu. Ya, jadi ini berlainan dengan bank pusat yang mana bank pusat mengawal pengeluaran fiat currency, mata wang konvensional. Mata wang kripto boleh dijana atau dicipta oleh syarikat pelumbung mining cryptocurrency dan juga individu. Ya. Dan apa yang diperlukan untuk mencipta kripto ialah empat aset ya. Yang pertamanya ialah software ya, ataupun ialah software ya. Jadi sebagai contoh Bitcoin misalnya ataupun Ethereum ya, mempunyai software yang tersendiri yang dapat dimuat turun daripada laman web dan digunakan untuk tujuan melumbung kripto ya. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah seorang pelumbung ataupun syarikat pelumbung kripto dapat muat turun software tersebut dan menggunakan software tersebut untuk tujuan mencipta kripto ya. Itu adalah aset pertama ya, item utama. Yang kedua ialah komputer. Tetapi bukan sahaja komputer yang biasa ya. Komputer ni adalah sejenis komputer yang memerlukan penggunaan sejenis hardware ataupun prosesor yang dikenali sebagai graphics processing unit, GPU, graphics processing unit ya. Graphics processing unit ni mempunyai tahap pemprosesan yang tinggi ya, dan digunakan ya untuk melumbung kripto ya. Aset yang ketiga ialah apa yang dikenali ialah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik sebenarnya mainkan peranan yang penting ya untuk menentukan sama ada ia menguntungkan ya untuk melabur kripto, kerana banyak kuasa elektrik yang diperlukan ya untuk proses untuk menggali kripto ya. Akhir sekali ya, so setelah semua itu telah pun digunakan ya, setelah pelumbungan telah dibuat menggunakan software, menggunakan komputer, menggunakan kuasa elektrik dan cryptocurrency yang baru dicipta ya. Apa yang perlu dibuat ialah cryptocurrency tersebut perlu disimpan ya. Dan ia boleh disimpan dalam nombor satunya ia dikenali sebagai crypto wallet ya. Crypto wallet. Seperti dompet kita, tapi ini adalah dia datang dalam dua bentuk ya. Satu hardware seperti thumb drive
Alright. Ya. Lagi satu ialah online punya platform ya untuk kita simpan kripto yang telah dicipta. Jadi itulah bagaimana kripto dicipta, ya, proses dia. Ya. Dan seperti mana yang saya katakan tadi ya, ini adalah satu yang boleh dilakukan oleh sesiapa pun. Individu boleh melakukan pelumbungan ini, syarikat pelumbung kripto boleh melakukan ini, perkara ini. Tetapi berdasarkan apa yang telah saya baca ya, apa yang didapati ialah buat waktu ini ya, terdapat lebih kurang 19 juta Bitcoin ya, yang telah pun dicipta, yang telah pun dilombong ya. Jumlah Bitcoin ni berlainan dengan mata wang kripto jika dibezakan ya dengan mata wang kripto yang lain, mempunyai jumlah yang telah pun ditetapkan, maksimum Bitcoin yang boleh dilombong 21 juta. Tetapi buat masa ini 19 juta Bitcoin telah pun dilombong dan masih ada lagi ya kebolehan untuk melombong Bitcoin yang baru ya. Tapi ini berbeza dengan cryptocurrency yang lain ya. Kalau kita tengok misalnya Ethereum, ya, satu lagi jenis cryptocurrency, ia menggunakan teknologi yang lain, agak berbeza ya. Jadi ini seperti mana kita cakap tadi ya, tak cukup masa untuk bincang semua ni. Tetapi dalam proses membina ataupun menjanakan cryptocurrency yang baru, terdapat beberapa kaedah yang dapat digunakan. Ini apa yang dikenali sebagai consensus mechanisms, consensus methods. Dan consensus methods ini digunakan untuk mencipta cryptocurrency yang baru. Dan berdasarkan kepada blockchain yang digunakan, ia akan mempengaruhi ya bagaimana cryptocurrency baru dicipta ya. Jadi misalnya consensus method yang digunakan untuk mencipta Bitcoin adalah apa yang dikenali sebagai proof of work. Consensus method yang digunakan untuk mencipta Ethereum adalah apa yang dikenali sebagai proof of stake. Dan kaedah dia berbeza, method dia berbeza ya. Kalau kita lihat dari segi proof of work, Bitcoin yang digunakan untuk mencipta Bitcoin, perbezaan yang agak ketara di sini ialah bahawa ia memakan masa yang lama. Kerana blockchain ni sebenarnya dia adalah satu macam mana? Ia adalah satu siri nombor ataupun karakter yang dapat ditokok tambah. Apabila ditokok blockchain yang baru, maksudnya blok yang baru ya, pada siri ini, maka satu lagi cryptocurrency yang baru akan dicipta. Okey, itu menarik sekali bila cakap tentang cryptocurrency yang baru dan juga method yang doktor katakan tadi. Adakah berbeza kalau kita akan cakap tentang pelombong dan juga pelaburan? Kalau pelaburan, kalau kita beli rumah tu berbeza. Tapi kalau pelaburan, kita cakap tentang online tadi, dengan membeli melabur atau dengan aksesori seperti graphic card yang mahal sebagainya, adakah berbaloi dalam keadaan sekarang? Okey, setahu saya ini sebenarnya saya baru saja baca berkenaan dengan perkara ini. Masih lagi berbaloi buat masa ini untuk melombong Bitcoin. Tetapi masalahnya seperti mana yang kita katakan tadi, terdapat beberapa aset yang diperlukan untuk melombong Bitcoin. Jadi apa yang kita dapati buat masa ini ialah terdapat beberapa syarikat ya, companies di dalam internet yang membolehkan seorang pelombong Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain untuk menyertai syarikat tersebut, dan dengan penyertaan ramai pelombong yang melabur dalam syarikat tersebut dapat bekerjasama. Macam boleh adakan juga kerjasama. Bekerjasama ya untuk melombong Bitcoin. Jadi ini akan mengatasi beberapa masalah yang telah pun kita bincangkan, kos-kos yang makin meningkat. Jadi ya, adakah doktor rasa mata wang kripto akan lebih bagus untuk masa depan, pandangan doktor sendiri kalau lihat? Sedikit mungkin. Jadi kalau boleh saya rasa kita teruskan kepada soalan yang terakhir ya, pasal ini sebenarnya ada kaitan dengan soalan yang terakhir. Pada pendapat saya ya,
ada dua perkara yang perlu dipertikaikan. Satu berkenaan dengan pengetahuan berkenaan dengan kripto, pengetahuan dan juga maklumat berkenaan dengan kripto. Ya, terdapat peningkatan ya dari segi jumlah maklumat dan juga kadar pengetahuan ya, tahap pengetahuan tak masalah ya berkenaan kripto, dan ini saya rasa akan makin meningkat pada masa hadapan. Okey, Doktor, kita ada lagi nak tanya selepas ni beberapa soalan yang lain juga. Kiranya cukup menarik ya penerangan berkenaan tentang pengetahuan kripto ni, Hilmi. Doktor katakan tadi memang perlu untuk satu aplikasi ataupun dalam keadaan capai internet ni, kalau kurang pengetahuan tu pasti akan memberikan impak yang lebih negatif. Jadi apa maklumat je, mungkin kita akan sambung lagi siri bersama dengan doktor. Menarik topik kita ini. Jadi kita nak bertindak seketika kembali selepas ini. Terima kasih kita nak cakap sekali lagi kepada Dr. Shahrin Said Syarudin, merupakan pensyarah kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Melaya. Kita akan sama lagi, doktor. Terima kasih. Masa lagi ya. Berhenti, rehat dahulu. Kita rehat dulu. Alright, ya, terima kasih bersama kami lagi. Saya ada juga Hilmi dalam Apa Khabar Malaysia, dan hari ini kita nak pergi terbang ke overseas. Jauh ke dekat? Jauh jugalah. Tapi tak perlu naik kapal terbang sebab kita dah bawa orang dia yang akan bercakap tentang Liga Perdana Inggeris yang akan bermula Sabtu ini. Jadi kehangatan tu dah dirasakan apabila dia menang ke atas Man City, pasukan favourite untuk dapat Piala Piring. Community Shield dapat piring. Makan putu piring, okeylah. Kita bersama dengan tetamu kita ini iaitu Faris Azli, merupakan penyokong Tiga Kelab Liverpool. Selamat datang. Nak tahu minat Liverpool ni tahun bila lagi? Kalau betul-betul minat Liverpool dari tahun 95 lagi. 95. Saya umur berapa masa tu? Tahun berapa tu? 95. 95. Wah, itu tahun masih 95. lagi kanak-kanak kecil. Tak, masa tu dah form 2 lah. Form 2 dia kanak-kanak kecil. Saya kanak-kanak kecil. Dia kalau tengok Liverpool kat rumah tu, kita apa benda ni tak tahu kan. Liverpool kan. Okey, cakap tentang kelab Liverpool yang pastinya pembukaan yang baik jugalah menentang Man City dengan jaringan yang baik juga daripada Nunes. Jadi harapannya dengan kehilangan Mane sebelum tu, rasa macam mana tak? Rasa ada tak boleh mengganti orang kata keterampilan Mane itu sendiri? Betul, memang masa agak terkilan juga bila Mane dah tak ada kan, tapi dengan adanya Darwin Nunes dan juga Diaz kan, kemungkinan terasa kehilangan tu tak ada terasa sangat untuk Liverpool. Dengan baru-baru ni Nunes baru je score kan lawan Man City kan. So keyakinan untuk Liverpool untuk upfront untuk score gol tu masih tak terasa lagi lah, kehilangan shot di in front of the goal. So okeylah. Bagi pasukan Liverpool permulaan yang baik jugalah untuk Community Shield. Dan game selepas ni mungkin nak tanya salah game macam mana? Bila kita dah tahu musim EPL ni nak datang kan, kita nak tahu jugalah pendapat seorang peminat Tegar ni kan. Apa pandangan secara menyeluruh untuk musim EPL yang berapa hari lagi lah ni Okey, EPL ni saya rasa musim transfer market dengan pemain-pemain yang ada macam mana? Itulah. Rasa musim ni lebih kompetitif Tengok macam Spurs pun dah banyak beli player yang major signing juga, macam dibeli Richarlison dengan siapa lah seorang lagi Rakitic ke siapa. And then Arsenal pun Arsenal tengok dia dah beli Gabriel Jesus dengan Zinchenko tu. With Chelsea pula beli Sterling dengan siapa seorang lagi tu, ada players Chelsea pun dia beli. So kira kompetitif juga dengan Man United pun. Ini macam nak aibkan City je, play sebab ramai keluar Man ni. City pun juga, Man City beli Haaland, Alvarez. Ya, sebab tu kita tengok kali ini betul kata Faris Adi, lebih kompetitif sebab kita tengok dengan ketiadaan Mane, dengan kemasukan Haaland. Jadi macam mana mereka akan flop ke tidak season ini kan. Dengan Nunes tu kita harapkan mungkin Nunes tak flop lepas ni lah, walaupun awal ada kecenderungan bagus untuk pasukan Liverpool. Tapi pasukan-pasukan lain macam mana tengok dengan Arsenal, dengan yalah ada Zinchenko, ada Jesus, adakah mungkin ada persaingan lebih baik sebenarnya EPL untuk tahun ni? Mungkin persaingan untuk top 4 tu mungkin lagi bersaing lagi singit lah antara Arsenal, Spurs kan. Sebab mungkin musim lepas tak berapa ni sangat Arsenal, tapi musim ni nampaklah Arsenal begitu serius nak cuba get back to Champions League punya spot kan. Itu juga dengan Spurs. Cik Faris, yang kita kongsikan VT tu ni macam meriah betul ni, kat mana ni? Ini kat KL Gateway. Masa ni final Champions League. Musim ni lah, tapi sayangnya Liverpool tewas lah ini dengan Real Madrid kan. Selalu penyokong Liverpool akan berada di sini di KL Gateway. Di sinilah dia ada macam ada event.
selalunya bila time event ni selalunya bila time final. Kalau final Liverpool masuk final cup competition, jadi akan event dibuat kat situlah, sama ada kat Gateway ke atau kat mana-mana lah. Okey, pandangan nak tanya jugalah. Ramai orang katakan yang paling bijak ketujuh ni Jurgen Klopp sebab bijak berbelanja. Adakah itu rasa taktik yang baik daripada Jurgen Klopp, sebab kadang-kadang player-player yang baru dia develop di Liverpool, jadi itu yang sebenarnya memberikan satu impak yang besar kepada pasukan Liverpool. Nah, betul lah. Tak semestinya belanja yang besar itu menghasilkan satu pasukan yang baik lah kan. Tapi tengok Jurgen Klopp ni, dia belanja dia, player dia banyak develop yang player-player muda kan. Contohlah dulu masa beli Robertson, dia beli berapa juta je kan, daripada Hull City. Masa tu player fan-fan Liverpool macam betul, who is this guy kan. Tapi tengok dia sekarang kan, tengok harga market dia. Sama juga macam Trent Alexander-Arnold, daripada budak akademi kan, untuk siapa budak ni kan, tengok sekarang dia dah develop bagus. And then ada belanja untuk striker Liverpool, Jurgen Klopp belanja untuk Mohamed Salah kan. Mohamed Salah masa mula-mula tu, mula fan agak skeptikal juga. Dia tahu dia ni kat Chelsea pun flop. Kan? But then tiba-tiba meletup pula dekat Liverpool. This is Jurgen Klopp punya magic. Magic Jurgen Klopp, dan juga kena pakai baju merah lah. Kena pakai baju merah. Kalau nak kongsikan, kalau macam saya dengan rakan-rakan yang lain, kalau kita tengok. Tapi perempuan sekarang dah minat bola dah. Itulah Salah dah mula-mula minat bola dah. Tahu tak sebenarnya bila kita minat bola ni, pertama minat tengok bola, keduanya minat suka main bola. Tak apa, itu minat awal. Okey, macam Salah suka siapa kalau pemain bola? Messi, Ronaldo. Itulah perempuan mesti Ronaldo. Kan. Tapi kalau cakap tentang Ronaldo, Man United sendirilah, kita tengok dengan kehilangan Pogba ke Juventus, adakah ada kesan yang lebih mungkin teruk lagi untuk Man City dan Man United sendiri? Man United sendiri. Untuk saya rasa musim lepas pun Pogba pun tak banyak game saya rasa. Jadi kesan tu tak ada rasa sangat lah kan. Kemudian kalau Pogba tu dia pergi ke Juventus, go ahead. Tapi Man United still lagi ada Sancho, masih lagi ada Ronaldo pun kita tak tahu lagi keadaan masa depan dia kan, sama ada dia akan pergi ke tak pergi ke. Cuma bawa masa sekarang he still a Man United player lah. Jadi kita tak boleh nak kata apa-apa. So he still there. Jadi impact dia akan, semua Man United akan berpegang pada masih lagi mengharapkan pada Ronaldo lagi lah untuk cuba bangkitkan, bangunkan lagi Man United, dan juga pengurus baru mereka Ten Hag tu. So given perlukan masa lah bagi saya lah, untuk fan-fan MU, saya rasa mereka perlukan, Ten Hag ni perlukan masa dan ruang untuk nak harapkan dia buat magic terus, menang dapat Piala Champions League. Piala Champions League tak dapat lah kan. Susah lah bagi Man U, susah lah. Man U tak layak Champions League. Betul lah. Tapi Faris tengok macam game baru Community Shield, Liverpool dan juga Man City, gabungan tu bagaimana Man City? Mungkin pandangan kelab luar lah kan. Bila tengok Haaland ada pemain yang mahal, kita ada Grealish pemain yang mahal, adakah masih lagi mencari kombinasi ataupun tak ada kesaksian lagi untuk pasukan Man City kalau tengok game hari tu? Kalau tengok game hari tu, Man City pun banyak banyak attacking. Selepas Liverpool dah skor sebiji, tiba-tiba Man City banyak attacking, cuma luck finishing tak ada. Haaland tu baru banyak chance, and then Adrian banyak save daripada game tu. Cuma terasalah juga Man City kehilangan selepas dia jual Sterling, and then dia dah jual Jesus, and then semenjak Aguero dah tak ada, jadi dia punya firepower up front tu dia dah mula lacking. Sebab Pep Guardiola semua dah baru lah sekarang depan-depan dia, Grealish, Haaland and Alvarez. Jadi maybe it takes time. Cuma maybe Pep mengharapkan diorang tiga ni lagi lebih adapt, lebih firepower lah dekat up front. But Man City, kelebihan ni kita tengok dekat bahagian midfield dia. Midfield dia memang strong, very solid. Dengan Kevin De Bruyne, dengan Bernardo Silva-nya, kan, dengan Gundogan-nya, memang dia tetap maintain lah. Walaupun dia tak dapat upfront, dia tak apa power, tapi midfield dia power. Tapi sekarang saya dah mula terasa tau, bila kita tengok Nathan Aki bermain sebagai centre back, macam nervous. Macam mungkin Liverpool tengok Lovren dulu kot, bila pegang bola mungkin nervous kan. Jadi itu sebagai pemain prolific tu kita rasa macam harus ada, dulu kita nak cari striker, sekarang kita rasa nak ada pengganti juga, ada mungkin pemain-pemain lain menggantikan mungkin di bahagian centre back. Mungkin pandangan sendiri selepas kemasukan Van Dijk di Liverpool, adakah di bahagian centre back no problem sebagai peminat sendiri? Betul. Sebab
kira 2 musim lepas, masa tahu musim yang 2021 tu, bila Van Dijk injured ACL dia punya ACL tu, memang terasalah ketiadaan di centre back tu. Liverpool punya defense agak apalah, yang rapuh. So then that musim pun Liverpool banyak kalah, tewas di Anfield masa tu kerana banyak tak ada ketiadaan Van Dijk. So bila Van Dijk ni ada, dia lead, dia boleh lead at the back kan, dia boleh control, okey, dia boleh arahkan player-player semua, okey, please ni jaga ni. Jadi solid dekat bahagian depan tu, belakang tu tak perlu risaulah bila adanya Van Dijk. Okey, dan kita nak tanya yang paling penting, soalan-soalan yang ramalan ni lah, dua pasukan teratas untuk prestasi yang paling tinggi musim EPL kali ni. Okey, kali ni saya rasa masih lagi tetap kekal antara Man City dengan Liverpool. Dua ini menjadi pencabar terdekat pencabar 2019, 2020 sampai ke hampir-hampir 1 point, hampir-hampir 1 point kan. Sebenarnya kalau ada beza 1-2 point tu, itu berikan satu macam kita rasa macam apa lagi macam excited untuk tengok game tu kan, game terakhir tu sebenarnya. Selalu tengok game terakhir tu alah. Cuma Liverpool tak ada luck kat situ. Cuma harapan musim ni Liverpool tak drop point lagi lah. Kan, sebab musim lepas tu Liverpool kita tak boleh nak salahkan nak harapkan Aston Villa kan cuba kalahkan Man City pada that last game. Cuma we blame ourselves lah sebab Liverpool banyak seri musim tu. Kalau Liverpool banyak menang game yang musim tu, saya rasa dah treble lah. Tapi kalau tengok baru-baru ni sebenarnya cerita pasal Mo Salah ni kan, dia hampir-hampir orang kata ada sedikit cerita sebelum nak keluar untuk bid gaji dia kan. Ada rasa berdebar tak macam kalau Mo Salah tak ada ni, siapa lagi nak menggerakkan? Walaupun ada Diaz, ada Firmino, ada rasa tak? Sebab dia seorang playmaker yang bagus untuk Liverpool. Adalah terasa kan. Sebab masa tu Mane pula pun ura-ura pun nak belah dah kan. Mane pun dah belah. Kalau Salah ni belah macam mana pula ni? Takkan harapkan Diaz pula kan. Diaz punya ni pun tak nampak lagi sangat dia punya dekat as a prolific striker. Tapi and then another one, Nunes baru aja tu tak proven lagi dekat Premier League. Memang dia top scorer dekat Liga Portugal, but it's not proven yet dekat Premier League dia boleh jadi top scorer seperti itu. Cuma Mo Salah ni kalau dia hilang, kalau dia tak extend kontrak tu, memang akan terasa. Of course, Liverpool memang akan terasa. Seperti juga masa Liverpool terasa kehilangan Suarez dan Torres. Seperti juga macam itu jugalah. Itu kata tentang bola sepak ni, kita rasa dah terasa bercakap ini kan. Kehilangan itu, kemasukan ini. Begitu juga dengan musim baru EPL ini akan buka tirai Sabtu ini, dan pastikan anda menyaksikan dengan penuh orang kata berdebar dia pasal kelab-kelab ada pemain baru ni. Rasa macam ini nak tengok orang kata keselasian mereka. Ya, dan bersedia juga bila untuk nak tengok games 3-4 pagi ni juga dan seterusnya kita dah sampai ke penghujung rancangan dah ni. Minat Ronaldo juga tadi cakap salah-salah, tak nak minat salah dah. Ronaldo. Masih lagi Ronaldo. Susah perempuan ni minat Ronaldo. Walaupun kalah Ronaldo. Baik, terima kasih bersama dengan kita punya tetamu ini, Faris Azli, merupakan penyokong tegar kelab Liverpool. Walaupun kita tahu kelab Liverpool tak lalang masih lagi Liverpool. Tapi ini rasa lalang ni, kejap lagi dia akan minat Man City pula ni kan. Okey, Salah, ini kita dah tutup tirai dan ucapkan terima kasih kepada tamu, dan juga hari kita dah kongsikan tentang internet tadi kat rumah perlahan, tapi kena alihkan. Kena susun atur tadi kita cakap tadi kan, supaya tahu macam mana susun dekorasi rumah tu supaya internet tidaklah, bukan melibatkan Unify sebenarnya. Okey. Itu juga yang kita kongsikan berkenaan tentang berita semasa tadi juga, dan juga kripto, dan juga tadi kemeriahan untuk musim EPL yang baru yang bakal tiba nanti. Dan dengan itu kita pun dah sampai ke penghujung rancangan lah ini ya. Banyak cerita menarik lagi, anda terus menyaksikan Apa Khabar Malaysia esok bersama rakan penyampai lain. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, saya Ilmi Ashley. Assalamualaikum, saya Nur Salih Hazmi. Sehingga berjumpa lagi. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.